Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahawa doa ini adalah satu yang dipanggil ad-du'a wal ibadah. Doa wal ibadah. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah taala dalam Sunan Abu Dawud dan juga Ibn Majah. Rasulullah SAW sabda ad-du'a wal ibadah. Maka termasuk dalam bab ibadah itu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita berada dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang mana kita kena banyakkan selain daripada baca Quran, selain daripada zikir, selain daripada salat, selain daripada sedekah, antara amalan yang kita boleh buat ialah banyakkan doa. Ni banyakkan doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Tuhan kamu, mintalah kepada aku, nescaya aku akan mustajabkan bagi kamu doa kamu, iaitu dalam surah Al-Ghafir, dalam surah Ghafir ayat 60. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, dalam kita nak gaya dalam kita nak berdoa itu ada beberapa adab yang perlu kita ikuti, kita perlu kita lakukan ataupun perlu kita patuhi adab-adab ini. Yang pertama sekali tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala disebut an yakuna da'i muwahhidan lillahi ta'ala fi rububiyyati wa uluhiyati wa asma'i wa sifatihi. Maknanya orang yang nak berdoa tadi mestilah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak meminta dengan Allah, pastikan diri kita ini adalah orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran dalam surah Al-Baqarah, wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wal yu'minu bi tu beriman dengan aku. Kita kena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita nak mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita mestilah di kalangan orang-orang yang mentauhid, golongan muwahhidin dipanggil, golongan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dalam berdoa mesti ikhlas. Dengan ikhlas, dalam keikhlasan itu kita tahu bahawa syarat ibadah sama, yang pertamanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya mengikut sunnah Nabi SAW. Dua syarat utama dalam melakukan ibadah. Pertama ikhlas, yang kedua bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Jadi dalam kandungan, dalam erti kata ikhlas, kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala dan kerana Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan Allah kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan penuh rasa keikhlasan. Jadi tuan-tuan mati Allah, syarat untuk doa itu diterima ialah keikhlasan kita berdoa. Bukan kerana apa ni diupah atau sewaktu dengannya, tidak. Memang kita nak minta dengan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dari hati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita nak berdoa semestinya makna bila kita nak mulakan doa, mulakan ataupun pastikan kita menggunakan nama-nama Allah yang baik. Allahumma anta rabbi, ataupun ya Rahman ya Rahim, walillahil asma'il husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang baik, gunakan nama-nama yang baik itu untuk kamu berdoa dengannya, ikut kesesuaian nama Allah. Kalau kita nak minta rezeki, kita gunakan Ar-Razzaq. Kita nak minta pemurah, minta Rahman, minta Rahim, kita nak minta kasih sayang atau sebagainya, kita gunakan nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita nak minta Allah lembutkan, ya Latif. Sesuaikan dengan permintaan kita dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sama ada disebut pada awal doa ataupun pada akhir setiap doa permintaan yang kita minta. Macam kita kata, kita minta Allah sihatkan kita, Allahumma anta syafi la shifaa illa minka. Ya Allah, engkau lah penyembuh, katakan. So kita gunakan kesesuaian itu. Kita minta Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, ya Ghafur. Wahai yang Maha Pengampun. Tapi jangan kita minta Allah hancurkan orang hancur, ya Allah hancurkanlah orang Yahudi yang menyeksa orang Islam, katakan, yang di akhirnya ataupun di awalnya kita sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, tak sesuai. Ar-Rahman Ar-Rahim, pemurah penyayang, tapi kita dalam masa yang sama minta Allah hancurkan, jadi tak kena. Sebab itu dalam proses penyembelihan kita tak kita bahasa sembelih tu, kita hanya perlu baca bismillah saja. Tak perlu sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, kerana tak sesuai. Keadaan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu dibaca ketika
menyembelih binatang. Itu disebut oleh para ulama. Maka tuan-tuan mati Allah, seterusnya kita kata yang keempat, memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Kita sebut alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Thana' ala Allah taala. Memuji Allah sebelum kita memulakan doa. Sebelum kita memulakan doa. Kemudian disebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi an Fadhalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun, tengah Nabi duduk dalam masjid, idh dakhala rajulun, datang ataupun masuk seorang lelaki, fasalla, lalu dia salat, faqala Allahumma ighfirli warhamni, ya Allah ampunkanlah dosaku dan rahmatilah aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajilta ayyuha musalli, cepat sangat, maknanya laju sangat. Laju sangat apa? Laju sangat doa terus minta ampunnya, yang katakan, yang terus minta ampun. Nabi kata apa? Idza sallaita faqa'atta, kalau kamu dah sembahyang duduk, puji Allah dulu. Fahmadillah, fahmadillah, puji Allah dulu. Bima huwa ahlu wa salla alayya summa du'a. Lepas puji Allah Subhanahu wa taala, selawat. Dia tak boleh terus masuk. Sebab itu kita masuk masjid, katakan kita berselawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu kita kata Allahumma ighfirli, Allahumma aftah li abwaab rahmatik, katakan. Sebab dia ada doa tu yang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan. Selawat, dan kita kata Allahumma aftah li abwaab rahmatik, dan juga Allahumma ighfirli, katakan. Baik, begitu juga nama Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain, dia kata idza shalla ahadukum, apabila seorang itu nak berdoa, maka hendaklah dimulakan dengan tahmid, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah. Kemudian hendaklah dia berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu diminta apa yang diminta, mintalah. Summa liyad'u ba'du bima syaa, bima syaa. Dan banyak lagi riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Saya dah sebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tadi. Saya sebut bahawa selepas kita memuji Allah, kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara hadis yang tadi saya dah sebut juga, ini ada hadis yang lain, kullu du'ai mahjubun, kata Nabi SAW dalam fi marahu at-Tabarani. Imam at-Tabarani meriwayatkan dalam kitabnya, setiap doa itu mahjub. Mahjub ni makna terhalang, terhalang, hatta tusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kamu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila nak doa tu ada tu ni lah, pastikan kita ikutlah, kata. Dan kemudiannya tuan-tuan, seafdal-afdalnya kalau kita kata bukan selepas kalau kita nak berdoa ini, sebaik-baiknya ialah menghadap arah kiblat. Sebaik-baiknya menghadap arah kiblat. Kecuali imam yang sedang berdepan dengan makmum lah, maknanya dia pusing tu, katakan yang tu kita kena imam kena menghadap lah, makmum, katakan, ketika berdoa. Tapi dalam keadaan-keadaan yang lain, maka tuan-tuan misalnya kata dah duduk menghadap arah kiblat, terus dia menghadap ke arah kiblat. Jangan pula memaling tempat lain dan sebagainya. Berdoa menghadap ke arah kiblat. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, berdasarkan hadis yang ada, hadis riwayat Muslim dalam bab ini, fi istihbab, dalamnya ada perkara yang menunjukkan sunatnya menghadap ke arah kiblat ketika berdoa, dan juga mengangkat kedua belah tangan. Sunat mengangkat kedua belah tangan ketika berdoa. Tapi bab angkat tangan ni bukan semua doa kena angkat tangan. Ada doa yang tak perlu angkat tangan, ada doa kena angkat tangan. Dan ada doa nama Allah Subhanahu wa taala sunat dituntut mengangkat tangan. Bila kita kata sunat, sangat-sangat dituntut kita mengangkat tangan ketika doa minta hujan, kerana sabit Nabi sendiri mengangkat tangan ketika ketika berdoa minta hujan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Nabi angkat tangan. Hak yang lain umum nama Allah, tertakluk kepada umum dalil. Inna Allah yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahu sifran. Allah malu dengan hamba-hambanya yang mengangkat kedua belah tangan tanpa diberi apa-apa. Jadi angkat tangan umum, hadis umum. Tapi kita kata ada juga tempat yang tak boleh, tak perlu angkat tangan pun tak apa.
Dan memang tak perlu pun angkat tangan. Contohnya dalam semayang kan banyak doa kan, katakan kita baca Al-Fatihah tu doa, kita baca Rabbighfirli warhamni doa, ya tak? Doa iftitah pun doa. Tak ada, jangan buat bid'ah lah, katakan masa semayang kan, takbir Allahu akbar, tangan angkat, Allahumma apa ni, kita baca doa iftitah tadi, kata Allahu akbar kabira walhamdulillah, tangan angkat. Jangan buat kerja lah, kata. Bila tanya kenapa angkat tangan, ini kan doa, kata tak boleh. Sebab benda itu ittifaq dah. Boleh dikatakan ittifaq para ulama, doa iftitah dalam solat tadi tak perlu angkat tangan. Begitu juga bacaan Fatihah, begitu juga bacaan doa di antara dua sujud, begitu juga doa ketika selepas tahiyat akhir, katakan. Sebelum bagi salam tak perlu angkat tangan, kata. Jadi benda tu dah ittifaq dah. Jangan kita buat baru pula benda-benda baru, tuan-tuan. Walaupun dengan alasan doa. Tapi ada juga dalam doa dalam salat yang kita sunat juga mengangkat tangan, iaitu doa kunut. Nanti kita akan solat subuhnya, kita doa kunut angkat tangan. Kita doa semayang sunat witir besok, kita katakan malam ke-15 esok, kita angkat tangan, katakan. Wallahu a'lam. Cuma cara mengangkat tangan tu bagaimana? Kalau di sini disebut normatif Allah Subhanahu wa taala, ويكون باطن الكف إلى السماء على صفة الطالب المتذلل الفقير المنتظر أو المنتظر أن يعطى. عن مالك رواه أبو داود عن مالك بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. Kita nak doa, dia ada dua, katakan. Pertama, adab berdoa ni kita tak boleh minta gini. Kalau orang Melaka, dia bila tiba, ni orang Melaka tak tahu, sini tak tahu, ni setahu saya lah, kata. Boleh ingat kalau orang Johor, orang Melaka, Allahumma dfa'annal bala', dia buat macam ni. Tak betul, dia kata kan. Walaupun ialah kita kata sebab hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Inna rabbakum, dalam hadis Nabi SAW tu, mana hadis ni? Iza sa'altumullaha, apabila kamu minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'aluhu bi butuni ummahatikum. Kena buat macam ni, tapak tangan ke atas, bukan begini, kata kan. Walaupun kata ni nak tolak bala Ustaz, sebab tu kena macam ni, kata kan. Benda ni memang ada pandangan Imam Nawawi disebut dekat dalam syarah Sahih Muslim. Masa saya baca dulu, dia ada perbahaskan isu berkaitan dengan buat begini. Tetapi sandaran hadisnya, hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim tu berkaitan dengan satu sifat doa Nabi SAW. Nabi angkat begini, tinggi. So seolah-olah kita kata batinul kaf, dia panggil zahirul kaf ini, yang tapak tangan ni ke atas, yang ni ke bawah. Tapi kaifiahnya begitu, dia begini, dia angkat gini, kan. Bukannya kita doa setiap kali kita doa kita macam ni, katakan. Dia ada dia punya perbahasan lah di sisi ulama. Apa pun normatif Allah Subhanahu wa taala, ada orang macam-macam ragam angkat tangan ni. Bila angkat tangan ni, ada yang malas, ada yang rajin, ada yang terlebih pula normatif Allah. Macam-macam keadaan, katakan. So yang mana yang lebih yang disebut dalam kitab-kitab fiqh, antaranya nama Allah yang disebut oleh para ulama ialah annaha takunu madmumah, wa hal yudammu yadihi inda raf'ihima aw yaj'al bainahuma furja. Kata Syekh, kata annaha takunu madmumah wa nassa kalam wa amma at-tafrij wal muba'adah bainahuma fala a'lam lahu aslan la fi sunnah wala fi kalam ulama. Dia kata apa yang dinukil para ulama ialah dengan cara rapatkan tangan. Bukan jarak gini ke, detak ke, diangkat diangkat, nama pun angkat, yarfa'huma. Diangkat, bukan jarak tetapi rapat. Tapi kalau dijarak sikit tak apa, katakan. Ada. Jadi kalau adakah orang yang buat begini dianggap berdosa? Tidak, katakan. Cuma kita nak lihat mana yang lebih hampir dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dinukilkan oleh para ulama, annaha takunu madmumah wa amma at-tafrij wal muba'adah bainahuma fala a'lam lahu aslan la fi sunnah wala fil kalamil ulama.
Adapun merenggangkan kedua belah tangan tadi, menjauhkan, tidak ada asal yang dicatatkan dalam sunnah Nabi SAW ataupun kalam ulama. Jadi asalnya kita kata doa tangannya dirapatkan, jarak sikit tu biasalah, katakan bukanlah mesti kata kena rapat betul-betul macam tu, tidak, kata biasa, relax, katakan ada. Kemudian Allah yang ke-8 yang seterusnya ialah kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan kemustajaban doa itu, dengan menghadirkan diri, menghadirkan hati kita, minta sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sebut dalam hadis dia, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah dengan Allah dalam keadaan kamu yakin kemustajaban itu dengan Allah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memustajabkan doa daripada hati yang ghafil, yang minta tak sungguh, minta bermain-main, kita kata tak sungguh lah, katakan minta tak sungguh, kata minta tak sungguh, kata. Sebab itu para ulama dia kata seafdal doa itu ialah yang kita tahu apa yang kita minta. Hari ini kita melihat bahawa ramai orang berdoa tapi kadang-kadang dia sendiri tak tahu apa yang dia minta. Sebab kita ramai yang pandai bahasa Arab ni, katakan doanya dalam bahasa Arab pun belaka semua, katakan. Kecuali lah kita berdasarkan imam, kalau imam tu tahu bahasa Arab ke apa, dia doa mungkin kita tawakuf pada imam lah, katakan. Tapi kalau kita yang kita baca, dia yang bahasa Arab ni, kalau kita nak doa dalam bahasa Arab, yang kita ambil daripada hadis Nabi, doa yang yang sabit dalam hadis Nabi, doa yang kita ambil daripada Al-Quran. Yes, kita gunakan ayat Quran dengan hadis Nabi SAW itu, doa tu untuk kita panggil, kita bertawassul dengan doa dengan ayat Quran tadi. Doa tu tak apalah. Tapi selain daripada tu, yang kita nak minta, sebutlah dalam bahasa Melayu kalau itu yang kita lebih faham. Dia nak mohon ampun apa semua, kalau kita tahu faham Allah maghfirli tu, minta ampun dengan Allah, okey, tak ada masalah. Jadi tapi yang saya nak highlightkan di sini ialah bila kita berdoa, pastikan kita ni tahu apa yang kita nak minta. Bila kita tahu apa yang kita nak minta, secara tidak langsungnya kita yakin akan Allah Subhanahu Wa Taala kemustajabannya. Yakin pada Allah akan kemustajabannya. Yang masalahnya yang kita ghafil, yang kita tak sedar apa yang kita minta ni, kita amin amin, kita doa baca doa je lepas main, tapi tak tahu apa yang kita minta. Yang tu masalah, ya. Dan banyakkan terus nama Allah, perbanyakkan doa. Ada apa yang ni nak mintalah, dunia ke akhirat ke, cuma jangan minta hak pelik-pelik. Ya Allah, mintakan aku muda balik umur 18 tahun. Tu peliklah. Jangan minta benda-benda yang karut-marut macam tu. Tapi nak minta, ya Allah bagi kekayaan, ya Allah bagi ni ke syurga, bagi isteri cantik ke, bagi isteri nombor 2, kau ikutlah, kata. Tak ada masalah pun. Duniakum wa ukhrakum. Dunia ke akhirat ke, silakan. Tak ada masalah. Jadi itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan. Jangan sekali-sekali dia doa benda yang membawa kepada dosa, ataupun doa yang membawa kepada putusnya silaturahim. Itu tak boleh. Yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'atir rahim. Selagi mana doa itu tidak ada dosa ataupun permintaan yang berbentuk dosa ataupun memutuskan rahim, Allah akan mustajabkan doanya. Dan jangan kita yasta'jil. Ma lam yasta'jil. Isti'jal, qila ya Rasulullah mastijal. Apa yang dikatakan isti'jal itu? Qala yaqulu, dia kata qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li. Jangan sampai kita kata, jangan kali tuan-tuan jangan kata perkataannya, dah doa banyak kali dah ustaz tak dapat ni. Tu tak boleh sebut. Jangan sebut perkataan tu. Kita kata itu dilarang oleh syarak rahmat Allah berdasarkan nas hadis Nabi SAW fi marawahu Bukhari wa Muslim. Dan kemudian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita doa sebaik-baiknya kita jazam. Jazam ni apa makna dia? Sungguhlah minta dengan Allah, katakan sungguh. Jangan kita nak, ya Allah ampunkanlah dosaku ya Allah jika Engkau nak.
Jika engkau ingin ampunkan aku, ampunkanlah dosaku ya Allah. Tak boleh. Dia kata dalam bahasa Arab dia, Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku jika engkau nak ampunkan dosa aku. Tak boleh gitu. Minta jazam terus. Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Ampunkan dosa aku. Allahumma arhamni. Ya Allah, rahmatilah aku. Jangan Allahumma arhamni in syi'ta. In syi'ta tu jika engkau nak. Mana bila kita nak itu tak jazam lah. Jika engkau nak tu maknanya itu tidak dipanggil jazam. Jazam dia mesti spesifik terus. Minta terus. Ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Tak? Ya Allah, rahmatilah aku. Tak? Maka di situ rahmati Allah, kata Nabi SAW, liya'zim al-mas'alah. Hendaklah dia terus azamkan ataupun jazamkan dia punya permintaan dia. Dan yang ke-11nya khusyuk, tadarru', raghbah, rahbah. Adanya tadarru', adanya khusyuk, adanya keinginan, adanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita kata firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Katakan. Sungguh anda. Jangan kita kata apa ni doa tu kadang-kadang orang doa angkat tangan, kepala ke sana, kepala sana, tengok orang apa semua dah. So, dia tak nampak kesungguhan di situ, katakan. Walaupun kita hanya mengaminkan doa, tuan, doa imam ke ataupun doa kita sendiri kan, tuan. Mulut baca, tapi hati ke mana, kepala, mata semua pandang tempat lain. Seolah-olah kita ni main-main minta dengan Allah Subhanahu wa taala. So minta betul-betul. Dan kemudian rahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kita kata doa ni, bila kita nak doa kena jaga makan, minum, pakaian, sumber rezeki, katakan. Ayyuhan nas, innallaha tayyib, la yaqbal illa at-tayyiba, wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi mursalin. Qala ya ayyuhar rasul kulu min at-tayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Banyak lagi dan nas hadis Nabi SAW disebut, satu hadis ni dia sebut summa dzakar rajul. Selepas baca ayat Quran tadi, saya skip sikit, rahmati Allah. Seorang lelaki, dia pergi musafir, asy'atha wa akbara yamuddu, maknanya dalam keadaan yang, ialah orang musafir dengan apa ni, dalam keadaan pakaiannya suku, apa ni istilahnya kita katakan kusut masainya dah, asy'atha wa akbara yamuddu yadayhi. Tengok dia ambil dah sebab mustajab doa, musafir. Kemudian dia angkat kedua belah tangan. Dan kemudian dia sebut ya Rabb ya Rabb, sifat Allah Subhanahu wa taala, nama Allah dia sebut ya Rabb ya Rabb. Tapi masalah dia mat'amu haram, makanan yang dia makan adalah makanan yang haram. Minum yang dia minum adalah minuman yang haram. Malbasuhu adalah pakaiannya pakaian yang haram. Wa ghuziya bil haram, dan diberi makan juga dengan makanan yang haram. Kadang-kadang kita ni orang belanja ni, kadang-kadang sedar tak sedar kita pun tak tahu duit daripada mana, wallahu a'lam. Jadi itu kena muhasabah balik kita kata dia kata wa ghuziya bil haram fa anna yustajabulah. Bagaimana doa orang tu nak dimustajabkan? Sebab tu hati-hati tuan-tuan mati Allah, bab makan, minum, pakaian dan sepatutnya kan ya. Kata Imam bin Rajab rahimallahu taala, fa aklul haram wa syurbuhu wa lubsuhu wa taghazzi bihi sababun mujib al-ijabati ad-du'a. Makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang haram, pakaian yang halal, dan diberi makan dengan apa ni, dengan sumber yang halal adalah sebab kepada kemustajaban doa itu. Itu kata Imam Ibn Rajab. Dan yang ke-14 ialah kita berdoa itu dengan apa ni, ikhfa. Ikhfa ni maknanya perlahankan suara, tak perlu kuat-kuat, kecuali imam untuk baca doa diaminkan oleh makmum, tu bab lain. Itu memanglah imam kena baca kuat sebab nak diperdengarkan doanya pada orang lain untuk diaminkan. Tapi kalau kita baca doa untuk diri kita seorang-seorang, sebaik mungkin ikhfa'ud du'a wa adamu jahr bih. Maknanya kita kena perlahankan doa kita dan tidak perlu menguatkan. Tadilah dia katakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Wallahu a'lam. Dalam surah Maryam Allah sebut, Allah berfirman idnada rabbahu nidaan khafiyya, pelan-pelan, suara yang perlahan.
tapi penuh dengan permintaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah cukup habis adabnya, masa pun dah tamat katakan untuk kita dengar sekejap lagi azan berkumandang, lebih kurang seminit dua lagi. Mudah-mudahan mati Allah sedikit yang dapat dikongsikan bersama dengan tuan-tuan dapat beri manfaat pada kita sepanjang bulan Ramadan ni dan seterusnya. Ada seterusnya katakan wallahu a'lam bissawab. Jadi setakat itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.